Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seluruhnya terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Ayah Datul Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 5. Surat 5 cerita dah noh. Minggu lepas kita dah cerita dah muka surat 5. Iaitu 3 ciri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu suatu i'tiqad, kepercayaan yang kukuh, yang teguh, yang bertepatan dengan hak yang benar, iaitu mengikut pandangan ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan dalil. Suatu pegangan yang kukuh yang perlu kita tanam dalam jiwa sanubari kita berdasarkan mengikut ahlu sunnah wal jamaah, bersesuaian dan juga bertepatan dengan dalil-dalil yang Allah turunkan, sama ada Al-Quran ataupun hadis ataupun dalil akal. Kita tengok Quran, Allah kata macam ni, kemudian hadis, kemudian apa dia? Iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah akal fikiran manusia yang waras ini mampu memikirkan segala rahsia-rahsia ciptaan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, seterusnya kita tengok muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Sifat 20 sebagai cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 adalah cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa sifat 20 saja? Sebab yang tu ulama rangkumkan semua dalil-dalil. Dibawakan dalil-dalil yang khusus mengenai sifat-sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala sebut, yang telah merangkumi segala sifat-sifat yang lain. Yang telah merangkumi segala sifat-sifat Allah taala yang lain. Dan wajib mengenal Allah Ta'ala ini pada hakikatnya, kalaulah berdasarkan ilmu tauhid, ataupun kita katakan ilmu usuluddin, ataupun kita kata ilmu kalam dan sebagainya yang kita bicara dulu, panjang lebar dulu ni. Syarat asas seseorang itu beribadah wajib kenal kepada siapa dia beribadah. Syarat asas untuk kita beribadah pertama ialah kita kenal dulu siapa yang kita nak ibadah tu.
Kita nak ibadah macam mana kalau kita tak kenal Tuhan punya, Tuhan punya ibadah tersebut. Jadi kita nak kenal macam mana? Mau tak mau kita kena menuntut ilmu. Sebab itulah para alim ulama kata syarat asas untuk beribadah, hendaklah mengetahui kepada siapa kita beribadah tersebut. Contoh kita nak kahwin. Nak kahwin tak tahu nama siapa. Duk taman mana pun tak tahu. Contohlah kan, macam mana rupa parah apa pun tak tahu. Ni angkat nikah, aku nikahkan nikah dengan siapa? Tak ada nama. Tak boleh. Pasal apa? Mesti kena tahu dulu. Contoh nak beli barang tak ada barang. Aku jual kat hang kerusi RM20 harga. Barang tak ada. Itu jual apa? Jual kena mohong, jual angin. Dan malam macam itulah banyak. Ni internet banyak lah. Zaman penipuan, zaman internet sekarang ni, scammer lah macam-macam apa cerita lagi ni. Bayar duit, tengok-tengok barang tak sampai. Ataupun bayar duit barang gambar tu elok, tengok-tengok tak sama pun. Contohlah kan, kadang-kadang kita tengok iklan burger punya lah besar dia tengok kan. Bila kita beli air separuh ya pun tengok macam besar dalam gambar. Contohlah dia tunjuk daging punya tebal, cheese, Allahu Akbar, tengok-tengok cheese sungguh kena bohong. Siap dengan kena cheese sungguh kena bohong kita. Allahu Akbar. Tengok tu macam semangat nak makan. Bila sampai lah kecil daging pun nipis ya. Suah pun tak ada. Contohlah kan, contoh ya. Jadi kita ni syarat asas untuk kita beribadah, mestilah kita kenal kepada siapa yang akan kita ibadah. Samalah kita hari ni pun, samalah kita hari ni nak pergi jalan mana pun, nak pergi Kuala Lumpur, dia kena ada tempat nak pergi Kuala Lumpur. Abang kata aku nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi tahu mana? Tak tahu, aku nak pergi Kuala Lumpur ya. Tu tak apa, boleh gagah pergi habaq Kuala Lumpur. Nak pergi mana? Tak tahu. Bawa kereta pusing, tak tahu aku pergi tahu mana, aku tak tahu. Aku tak tahu, tengok-tengok sampai balik Langkawi dah. Contoh tu tak boleh. Apatah lagi jika melibatkan akidah. Jika melibatkan akidah, kita kena tahu kepada siapa kita melakukan amal ibadah. Jadi siapa dia? Iaitu pencipta kita, tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ataupun Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, amalan kita tu sedikit cacat lah, cacat. Dia cacat lah sikit pasal kita tak kenal. Macam kita duduk rumah sewa, tak kenal tuan rumah, tak kenal tuan rumah, berduit je lah akaun. Tak tahu siapa dia, tidak tuan rumah tu pun mati dah pun tak tahu. Tuan rumah tu pun mati dah, kita pun tak tahu. Ni cerita dunia ya ni. Cerita bukan bab akhirat, tapi perumpamaan dia macam tu. Kita masuklah, dia kata tak apa buh duit dalam akaun dah. Duduk. Sedangkan tuan hari pun kita pun tak tahu. Rupa parah dia apakah kita pun tak tahu. Cuma bila dia buh nama akaun tu, dia habaq nama dia. Kita pun buhlah, percayalah sungguh-sungguh. Sebagai contoh. Tapi dalam bab ibadah, dalam bab akidah, kita kena kenal siapakah itu yang perlu kita sembah, yang hendak kita sembah. Tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna daripada segala sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala ni ada kekurangan sama sekali. Mustahil. Kalau ada satu pun cukup lah. Kalau kata apa? Orang kata tak apalah, aku bagi mata aku rabun sudah lah. Tak nampak hampa buat dosa tu aku tak nampak. Hak buat baik aku nampak. Oh sorry lah. Tak ada alasan lah. Tak ada alasan sama sekali. Pasal apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat 20 adalah cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih dekat, berpandukan kepada aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah.
berpandukan kepada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ni yang menimbulkan banyak pertikaian. Menimbulkan banyak persoalan di dalam masyarakat. Siapa yang perlu sembang Ahlus Sunnah wal Jamaah tu siapa? Semua dalam mazhab ni semua kata kami semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik dari Syiah sendiri ada berapa puluh kumpulan pun semua mengaku Ahlus Sunnah. Mai bahagian kumpulan golongan muda, golongan tua, Salafi dan sebagainya, semua mengaku Ahlus Sunnah. Jadi kita nak faham Ahlus Sunnah ni siapa dia sebenarnya. Ahlus Sunnah ialah orang yang mengikut berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah, bertepatan dan juga bersesuaian dengan tafsirannya. Bersesuaian dengan tafsirannya. Lain daripada itu tak ada. Maknanya contohlah, contoh daripada kata apa dia? Syafaat Rasulullah ni terhad. Syafaat Rasulullah sallam ni terhad. Maknanya Rasulullah ni boleh bagi syafaat hanya kepada orang yang selawat saja. Kalau orang tak selawat, tak layak dapat syafaat Rasulullah. Contohlah kan, contoh ya. Syafaat Rasulullah ini boleh mengeluarkan orang ahli neraka sekalipun masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kata ringkas dia macam itulah. Nak ringkaskan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada orang, bukan ada orang lah, ada kumpulan. Ada kumpulan yang mentafsirkan Allah Subhanahu wa taala kepada empat jenis cara untuk mereka mentafsirkan ataupun membicarakan tentang Allah Ta'ala terbahagi kepada empat. Yang pertama ialah Al-Mujassimah, iaitu yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai bentuk. Mujassimah, berjisim. Mujassimah ni yang kata terus terang Allah Ta'ala ni sama dengan segala makhluk lain. Dia ada tempat, dia ada bentuk, rupa, parah dan semuanya. Semua ada. Kalau dah mata dia maknanya dia ada mata dia sendiri. Ataupun tu cerita dia. Yang jenis Mujassimah ni ialah yang mengatakan Allah Ta'ala ini ialah yang berbentuk. Tak kira lah, cuma tak nampak, tak tahu duduk tak mana. Cuma tak tahu, tak nampak duduk tak mana. Kalau nampak ke, kan boleh buat apa pun. Kalau nampak pun tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal tak ada kuasa. Allahu akbar. Tak ada kuasa. Itu yang pertama. Aliran yang pertama mengatakan Al-Mujassimah, iaitu Allah Ta'ala ini mempunyai jisim ataupun berbentuk. Bentuk tak kira macam mana sekalipun. Macam mana sekalipun. Yang kedua, Al-Musyabbihah, iaitu yang menyamakan Allah Ta'ala seperti mana manusia. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala itu di atas tangan-tangan mereka. Maknanya Allah pun ada tangan, samalah tangan 5 jari ni. Ni duk ada habaq atas mata ni, jari ni sama lah kata ni 5 jari. Para Ahlus Sunnah wal Jamaah, para alim ulama mengatakan, kalau ada orang mahabak kat hang, katakan kepada kamu bahawa Allah Ta'ala mempunyai jari dan juga tangan seperti mana manusia, pancunglah dan keratlah tangan tersebut sebagai bukti. Tu dia. Kalau dia tunjuk jari, kerat jari dia. Kalau dia tunjuk tangan, kerat tangan dia. Nah, abang kata apa? Jauh sama sekali hendak membandingkan ataupun menyamakan di antara Allah Ta'ala dengan makhluknya, terutamanya manusia. Ni hak kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua ialah Al-Musyabbihah,
yang menyamakan segala anggota Allah Ta'ala itu seperti mana manusia. Kalau mata, Allah pun ada mata macam kita lah. Mata, cuma masalah dia mata dia tak habaq warna apa mata. Allah Ta'ala kot dia boleh ubah kot mata dia tu. Sat warna biru, sat warna hijau, sat warna koko, sat warna hitam. Tu dia. Sama dengan makhluk. Ni yang kata kumpulan yang kedua ni, aliran yang kedua, al-musyabbihah, yang menyamakan segala anggota Allah Ta'ala yang Allah rakamkan. Illa wajhah, amin, astagfirullahaladzim. Kalau wajah pula, wajah pun macam juga manusia juga. Tu dia. Ni yang kedua. Dia kata sama ada tangan ke, mata ke, telinga ke. Allah berkata-katanya Allah Ta'ala itu seperti mana makhluk. Tu dia. Maknanya Allah Ta'ala ni berkata-kata ni ketika mana berbicara dengan Nabi Allah Musa AS, seolah-olah manusia, Allah Ta'ala ni pun sama dengan makhluk. Allah Ta'ala pun ada mulut, ada lidah, ada gigi. Tu dia. Ibarat dia macam tu. Dia menyamakan anggota Allah Ta'ala itu dengan makhluknya, iaitu manusia. Ni golongan yang kedua. Kedua-dua ni kita tolak. Out, fail. Kedua-dua ni kita tolak sama sekali. Pasal apa? Sebab jauh daripada pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Jauh sama sekali. Pasal apa? Sebab menyamakan dengan makhluknya adalah bercanggah sama sekali dengan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga apa dia? Iaitu takwil. Takwil yang bersesuaian dengan sifat Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, bukan sifat, bersesuaian dengan Allah Ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala itu di atas tangan-tangan mereka. Jadi sebagian ulama mentafsirkan yadullah itu ialah kudrat, kekuatan, kekuasaan Allah Ta'ala. Tu mentafsirkan kekuatan ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dalam kita punya fahaman ahlu sunnah wal jamaah, mentakwilkan hukumnya harus, iaitu yang kata macam mana? Maknanya kalau nak takwil pun bersesuaian dengan hak Allah Ta'ala. Tak boleh takwil saja-saja. Contoh, Allahu yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia waktu bila? Antaranya ialah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua ialah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian seluruhnya pada malam awal Rajab. Kemudian seluruhnya ialah pada malam Raya, kalau tak silap saya, malam Raya. Berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi, iaitu ke langit dunia, melihat kepada seluruh hamba-hambanya. Tu. Jadi yang Rasulullah ceritakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia tu dia. Maka para alim ulama mentafsirkan bahawa rahmat Allah Ta'ala, mentakwilkan bahawa rahmat Allah Ta'ala turun, bermakna lagi dekat dengan siapa? Siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut. Menghidupkan malam raya, menghidupkan malam awal Rajab, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemudian menghidupkan malam apa tadi? Lailatul Qadar. Itu antaranya. Jadi para alim ulama mengatakan bahawa sesungguhnya kalau kita nak nisbahkan, nak menceritakan, hendaklah kita mentafsirkan, mentakwilkan bersesuaian dengan Allah Ta'ala, yang tidak menjejaskan sama sekali hak Allah Ta'ala. Itu dinamakan takwil. Yang dinamakan ialah takwil. Contoh yang lain dalam bab hukum fiqh yang dinamakan takwil. Ambil wudu.
Macam mana ambil wuduk? Ya ada. Faghsilu wujuhakum. Nah mula dia. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey. Faghsilu wujuhakum. Hendaklah kamu basuh wajah kamu. Okey, tak ada masalah apa, selesai. Tak ada masalah kan? Faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan kamu sampai ke siku. Okey, sama, tak ada masalah apa. Di kalangan 4 mazhab, di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, semua sama tang tu. Pasal apa? Pasal jelas, ayat tu jelas. Faghsilu wujuhakum, wajah kamu. Wajah kamu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Jelas? Allah rakamkan Al-Quran jelas sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, dan hendaklah menyapu dengan kepala kamu. Dengan tersebut ada 10 makna. Dengan tersebut ada 10 makna. Sebab itulah dia menimbulkan pertikaian ataupun perselisihan di kalangan ulama mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah kata apa? Kepala tu macam mana? Imam Syafi'i, Imam Malik kata macam mana? Imam Syafi'i kata macam mana? Imam Ahmad kata macam mana? Baik. Ada pandangan yang mengatakan bahawa hendaklah yang dikatakan sapu kepala tersebut macam mana? Ada pendapat kata seluruh kepala. Seluruh kepala. Pendapat. Kemudian yang kedua kata apa? Satu tapak tangan. Kemudian yang ketiga kata apa? Imam Syafi'i kata apa? Iaitu sebahagian kepala ni sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tariknya. Kena ada remeh sikit, tarik. Selesai. Ada remeh-remeh sikit, tarik. Tu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun sama juga, iaitu sebahagian kepala. Jadi ada daripada sebab sapulah rambut kamu tersebut, sapulah kepala kamu tersebut ialah yang mempunyai rambut. Jadi masing-masing pandangan 4 ni mentafsirkan, mentakwilkan dengan takwilan yang berbeza sama sekali yang saya katakan tadi. Sebab tu kita katakan mentakwilkan hukumnya harus di dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk dalam bab akidah, Allah turun ke langit dunia bukan bermakna Allah sendiri yang sebenarnya itu turun. Ulama mentafsirkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lagi dekat dengan hamba-hambanya yang taat. Daripada hadis tersebut juga yang mengatakan bahawa Allah Taala turun, itu pandangan yang kedua yang mengatakan betul Allah Ta'ala tu turun ke langit dunia sendiri. Tu betul Allah Ta'ala turun ke langit dunia sendiri, tapi tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana. Tu sebagai contoh saya katakan bahawa yang ketiga yang dibenarkan dalam syarak ialah takwil, iaitu mentafsirkan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar itu bersesuaian dengan hak Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah tafwid, serah pada Allah Ta'ala sepenuhnya. Bila Allah katakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Tangan Allah Ta'ala tak tahu macam mana, hanya pada hak Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Itu dia namakan tafwid. Jadi nak takwil tak tahu macam mana. Dan sebab apa? Sebab kita tak tahu keadaan Allah Ta'ala yang sebenar.
Jadi yang keempat ini mentafwidkan, iaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tangan dia tu macam mana ke atau sebagainya, tak payah duk berfikir. Yang penting percaya bahawa Allah Ta'ala itu layak memberikan kepada siapa saja yang dia suka. Itu yang dikatakan bahawa yang keempat, fahaman yang keempat ataupun pandangan yang keempat ialah tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun kena fahamlah sama ada tafwid ataupun takwil sahaja. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Maka para alim ulama berselisih faham, berpandangan yang berbeza. Contoh yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan ulama mazhab yang empat, saya cerita senang hak dalam empat lah, saya tak mau cerita lah pandangan mazhab-mazhab lain gitu. Baik, Imam Abu Hanifah mengatakan bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat daripada Sab'ul Masani, iaitu ayat di dalam surah Fatihah. Imam Abu Hanifah kata bukan, Bismillah bukan. Bukan sama sekali. Pasal apa? Yang ada yang Allah rakamkan dalam surah An-Namlu sahaja. Dalam surah An-Namlu sahaja yang ada Bismillah pun. Hal lain-lain tu semuanya tak ada kena-mengena. Kita duk baca Al-Quran tu, kalau tak baca Bismillah pun tak apa. Tapi sunat kita baca. Tapi dalam bab sembahyang, suratul Fatihah itu bukan, Bismillah itu bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi ketika mana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, selepas wafatnya Imam Abu Hanifah, dia pergi mengembara menuntut ilmu sampai ke bumi Baghdad. Imam Syafi'i sampai ke Baghdad tersebut, orang kenal dia bahawa dialah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi bila orang kenal dia, suruhlah jadi imam sembahyang subuh. Imam Syafi'i tidak bacakan Bismillah secara terang-terang ataupun secara kuat, dan juga tidak baca doa qunut kerana menghormati pandangan Imam Abu Hanifah. Kerana menghormati pandangan Imam Abu Hanifah. Itu contoh, saya katakan tafsiran, takwilan di kalangan para alim ulama. Imam Malik pula kata apa? Bismillah hanya dibaca dengan cara perlahan di dalam surah Fatihah. Kenapa? Sebab tak jelas. Rasulullah baca, ada ketika Rasulullah baca kuat, ada ketika Rasulullah baca pelan. Jadi Imam Malik ni kata nak lebih selamat baca pelan. Lebih selamat baca pelan. Sebab apa? Sebab ada ketika Rasulullah baca kuat, ada ketika Rasulullah baca pelan. Kalau Rasulullah baca kuat, nescaya dia akan jadi rukun, dia cari satu ayat. Jadi Imam Malik kata tak. Imam Malik kata bacalah Bismillah perlahan, kemudian barulah baca Alhamdulillah tu sampai habis dengan secara nyaring. Imam Syafi'i kata tak. Imam Syafi'i kata bila Rasulullah pernah buat baca deras, maka kita pun kena baca deras. Itu tafsiran, takwilan di kalangan para alim ulama. Tapi saya cerita ni dalam bentuk hukum fiqh. Ni dalam bab fiqh, bukan cerita bab tauhid. Cuma saya nak kiaskan bahawa begitulah tafsiran ataupun takwilan yang dilakukan oleh para alim ulama untuk mencapai maksud yang bersesuaian dengan Allah Ta'ala jika melibatkan hukum akidah. Ayat yang samar-samar tersebut hendaklah ditakwilkan yang bersesuaian dengan kudrat ataupun kekuasaan dan juga
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi kita kena faham dah. Yang ketiga ialah takwil, yang keempat tafwid. Tafwid ni lah Imam Malik kata apa? Hendaklah kamu jangan persoalkan sama sekali bagaimanakah hak Allah Ta'ala tersebut ataupun zat Allah Ta'ala atau sebagainya pun jangan bersoal. Siapa yang bersoal itu adalah orang yang bid'ah, melakukan bid'ah. Dia duk pergi tanya pula, ni tangan Allah Ta'ala ni nak tafsir macam mana? Tak payah duk tafsir tangan Allah Ta'ala. Habaq Allah kata tangan dia sudah. Hampa percaya ke tangan, percaya macam tu sudah. Jangan duk pergi duk petikai, jangan duk pergi tanya macam-macam lah. Imam Malik, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Macam itulah juga pandangan ulama-ulama ahlu sunnah apabila melibatkan hak Allah Ta'ala dalam bab ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sama yang boleh merosakkan akidah manusia. Jadi dua yang terakhir, takwil dan juga tafwid, diterima pakai di kalangan para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang menyamakan dengan yang Allah Ta'ala sama dengan makhluk atau sebagainya, semua ditolak. Semua tak diterima sama sekali oleh kita. Tak boleh. Pasal apa? Pasal tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Sebab itulah kita perlu mengaji. Sifat 20 adalah cara untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Sifat 20 inilah sebagai tangga untuk kita mengaji sifat Allah Ta'ala. Yang katakan wujud qidam baqa' tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu, nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 baqa'. Dah. Sebenarnya pada hak Allah Ta'ala tu 20 sifat tu ada serentak pada Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata nombor 1 sifat Allah Ta'ala ialah wujud. Tak boleh. Kita kena kata apa? Hak nombor 1 kita nak bincangkan perkara yang pertama kita nak bincang ialah wujud. Perkara yang pertama kita bincang ialah wujud. Sebab apa? Wujud qidam baqa' ni semua ada pada Allah Ta'ala sekali. Cuma nak perbahasankan saja untuk kita nak bagi tahu, nak kira satu-satu berapa tu. Bukan bermakna kita kata yang pertama mesti kena ada wujud dulu. No. Bukan dia. Jangan duk faham macam tu. Kita duk faham nombor 1 yang kita kena tahu wujud. Dah. Perkara pertama. Kalau kita duk faham kata nombor 1 wujud, lepas tu main nombor 2 qidam, nombor 3 baqa'. Dah salah dah. Pasal apa? Sebab semua sifat 20 itu terangkum pada Allah Ta'ala dengan serta merta sekaligus. Ni kita dah cuba nak bahas ni. Sifat 20 ni. Nak bagi kita jelas sungguh-sungguh bahawa bukan orang nak kata nombor 1 pada sifat nombor 1 bukan cuma nak bagi faham saja. Sebab tu buat perkara nombor 1, perkara 1, perkara 2 tu nak bagi kita faham, kena ada. Cuma ulama buat ikut turutan saja. Kalau sebenarnya semua kena mengaji sekaligus. Mengaji sekaligus jenuh nak faham macam mana Allah wujud qidam baqa' semua. Lepas tu macam mana nak mengaji hak mana satu ni? Jadi susah. Jadi ulama hanya menyebutkan sahaja. Boboh nombor-nombor tersebut bukan bermakna nombor 1 tu yang ada pada Allah Ta'ala itu ialah ada, yang kedua itu sedia, yang ketiganya kekal. Tak. Semua tu terangkum sekaligus pada hak Allah Ta'ala. Perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga. Tu cerita dia. Mengaji ilmu tauhid ni macam tu. Kena bagi jelas, kena bagi kita jelas macam mana yang dikatakan kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu pun tara kita duk mengaji pun, contohlah kan, tu pun belum tentu kita boleh faham ingat lagi. Sebab ilmu tauhid ni pasal apa? Sebab benda tak nampak depan mata melainkan hanya ciptaan Allah Ta'ala alam semesta ni. Pasal kita tak nampak dosa pahala, kita tak nampak.
Malaikat kita tak nampak, jin pun kita tak nampak. Allahu akbar. Contohlah kalau ada orang abang mai kat kita hari ni. Nah abang, tadi aku nak main masjid, tadi aku jumpa seorang dia mengaku jadi malaikat, dia kata dia nak tanya nama aku. Contohlah kan. Malaikat merupa orang. Boleh tak? Contohlah ni. Tadi nak mai tadi ni, baru nak masuk sangat saat ni, malaikat dia aku nampak dia, tengok dia, kemudian dia bagi salam ke aku. Kemudian dia tanya nak pi mana, aku pun habaqlah nak pi masjid. Dia tanya nama apa, pasal apa? Aku tanya dia, nak tahu nama aku pasal apa? Sebab aku nak tulis, aku nak bagi tahu ke Allah Taala hang mai masjid. Agak-agak kita boleh percaya. Contohlah kan. Agak-agak kita nak percaya tak? Contohlah kan. Pasal apa? Pasal malaikat boleh menyerupai manusia. Allahu akbar. Malaikat boleh menyerupai manusia. Persoalan yang kedua, bila sebut manusia ni, malaikat boleh jadi perempuan tak? Pula dah. Tadi aku jumpa seorang, tadi dia habang kat aku, ya Allah cantiknya, putih gebu lah, pakai pun punyalah hebat. Contohnya jana dia habang kata aku ni malaikat, nama sekian-sekian, duduk kawasan Sungai Mulu, jaga Sungai Mulu. Contohlah kan, contoh ya. Mai tanya nama dan sebagainya, aku nak pergi masjid kata ni. Allahu akbar. Malaikat ni tak ada perempuan lah. Malaikat tak pernah menyerupai walaupun perempuan, hanya lelaki saja. Malaikat hanya lelaki saja. Kalau zaman ni ada orang habang kata jumpa malaikat juga, tak tahu, macam tak lambat lah, boleh mati lah. Tak ada malaikat tak mat dah. Habis dah. Pasal apa? Sebab menyerupai. Boleh tak? Soalannya, boleh tak ni bab akidah ni? Boleh tak malaikat datang masih lagi zaman lah, walaupun Rasulullah dah wafat, malaikat menyerupai? Mahabak kata aku malaikat. Boleh? Boleh tak? Itu dia. Ni contoh Kalau orang nak main tanya situ, agak-agak kita nak percaya ke tak? Agak-agak kita nak percaya tak? Sebab apa? Tak mustahil bagi Allah Ta'ala tu, je nak bagi, dia bagi je. Kita nak kata sana. Allahu akbar. Tu contoh, saya katakan contoh saja. Adapun jin pula, jin tak apalah. Kita dengarlah, jin boleh menyerupai anjing pun boleh, ulat pun boleh, manusia pun boleh, hantu pun boleh. Paling banyak hantu. Tu dia. Kita ni bila sebut hantu tu tak ada habis cerita lah. Apa batu jatuh atas bumbung, hantu. Semua hantu belakang. Orang bubuh patung pun jatuh daripada pokok tu, perung jatuh, hantu lari merapak lah, tercabut habis kasut-kasut tu. Contohlah kan. Zaman dulu lah, zaman lah ni nak cari hantu pun payah jumpa lah kono. Manusia panggil hantu berlambak. Manusia jenis panggil hantu yang tu mungkin banyak. Tapi kalau kata hantu yang sebenar ni nak jumpa pun payah lah. Zaman dulu boleh, hang malam-malam pukul 10 jangan duk keluar arah. Tu, tengok pokok tu, hang tak tengok tu. Daun dia bergesek sekali bunyi macam hantu pun lari merapak dah. Tak berani dah. Tu cerita zaman dulu. Zaman lah tak ada dah hantu-hantu. Tapi yang heran, dalam filem dia kata dapat cari hantu juga, dapat cerita abang hantu. Allahu akbar. Dalam filem dia buat cerita hantu juga, manusia pun. Allahu akbar. Tu contoh. Sedangkan zaman lah ni orang tak ada nak fikir dah bab hantu-hantu ni. Orang nak fikir cari duit ya zaman lah. Allahu akbar. Ataupun dengki pergi cari apa tok bomo. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak secara dari yang dirahmati Allah, sifat 20 adalah untuk cara kita mengenal Allah Ta'ala dengan lebih dekat. Itulah yang akan kita kupas pada minggu hadapan, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita akan kupas mengenai sifat 20 tu dengan lebih dekat lagi, insya-Allah.
Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, saya bukakan soalan jika ada soalan. Silakan. Ada soalan? Ada? Ada? Tak ada? Bagus sungguhlah, faham belaka. Alhamdulillah. No, kalau tak faham pun buat faham lah. Senang. Tak faham pun buat faham lagi senang. Allah Akbar. InsyaAllah. Jadi sampai di sini terlebih dahulu. Pada malam ni saya mohon kemaafan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, di atas kasaran bahasa, tergurasa, semua itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan diri ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna 'ilma wa rabbi zidna 'ilma wa rabbi zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى والعدوى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى والعدوى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى والعدوى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.